pastinya bila kita bersama. Yes, selamat pagi kepada anda semua. Alhamdulillah. Muaz ada dekat set hari ini. Tak, saya pun terkejut. Alhamdulillah. Okay. Tiba-tiba. Tak, sebab dia terkejut, dia takut saya tak datang. Tapi untuk anda semua dalam Borak Kopitiam hari ini, kita rasa cukup-cukup teruja. Kerana bila tiba hujung minggu, pastinya ada pelbagai perancangan yang anda nak lakukan. Betul. Dan satu lagi, bila bangun pagi hujung minggu ni, dia kena ada semangat yang positif. Kan? Macam semalam Fiona ada bagi tahu kepada penonton semua, bila kita bangun pagi tu, kalau boleh kita amalkan, kita senyum. Tak payah nak senyum dekat orang tepi pun tak apa. Kita senyum sendiri je. Lepas tu insya-Allah the whole day kita akan rasa best je, semangat best je. Bila kita nak buat apa pun kita akan rasa macam lancar je. Dan seronok juga kalau kita dapat pasangan yang seorang kelakar tau. Maksudnya dia suka buat kita tergelak. Itu merupakan rezeki lah juga kan. Sebab orang kata dengan kita gelak ketawa ni dapat memberikan ketenangan dan juga dapat jadi awet muda tau. Awet muda ni oleh kerana sebab mungkin oleh kita senyum, kita seronok dan kita ada masalah tapi kita tahu macam mana nak settlekan masalah kita tu. Setiap masalah pastinya ada jalan penyelesaian. Oh, pagi ni penuh dengan motivasi Tapi betul lah apa yang Muaz cakap tu sebab kita tahu macam sejak ada COVID-19 ni banyak orang stres dan sebagainya. Betul. Sekurang-kurangnya apa yang kita boleh buatnya adalah kalau tak boleh kita tak boleh nak pergi mana-mana untuk release stres kan. Kita start daripada rumah sendiri. Bangun pagi senyum kan. Kalau ada pasangan yang buat lawak-lawak semua tu walaupun tak lawak tapi cuba untuk gelak. Hormati pasangan lah. Sayanglah pasangan tu macam, you punya lawak ni hamba lah sayang. Tapi kelakar. Tapi oleh kerana saya you, I gelak untuk you. Tak apalah kan. Sebab apa tahu kita cerita pasal kelakar, pasal gelak ketawa ni. Hari ni memang cukup istimewa. Kami akan bawakan cerita mengenai komedi ni. Bukan mudah tetapi seorang komedian itu sendiri nak buat orang gelak kan. Bagaimana dia ada idea, bagaimana hari-hari mereka nak buat orang ketawa. Dan komedian ini menjadikan untuk gelakkan orang ni sebagai kerjaya. Betul. Kan? Tapi sebelum tu, apa kata sekarang ni kita tinjau dulu dengan kes baharu COVID-19. Seperti mana yang anda sedia maklum, sekarang ni kita akan dapat kes baharu 2 hari yang sebelum. So yang ini 2 hari sebelum kita telah pun mencatat sebanyak 21,839 kes baharu. Maksudnya anda semua masih lagi kena berwaspada walaupun ada SOP baru yang telah pun diumumkan mengenai dengan pelitup muka. Betul. Anda jangan leka, jangan sesekali leka sebab masih lagi COVID-19 ni masih lagi berluasa di luar sana. Dan satu lagi, apabila 1 April nanti akan dibuka sempadan kita ni, juga kita kena sentiasa berhati-hati. Ini antara kita punya perkara wajib yang kita harus lakukan, iaitu pakai pelitup muka untuk saling melindungi. Ini dah menjadi perkara yang memang ada di dalam kehidupan kita seharian. Betul. Pelitup muka tu kena bawa lebih kat dalam kereta sebab kalau kita pergi mana-mana saja lebih baik kita pakai pelitup muka, terutamanya bila kita lepak makan pun. Betul. Dan seboleh-bolehnya jangan buka sebelum makanan sampailah. Dan juga kalau nampak ada mereka yang tak pakai pelitup muka, jangan segan-segan untuk tegur, jangan marah, tegur dengan cara yang elok. Bang, mana pelitup muka abang? Yes, kan? Ataupun lebih baik hulurkan satu pelitup muka dekat orang tersebut. Sebab tu cakap pergi mana-mana pun kita kena bawa ekstra pelitup muka ni tau. Betul. Macam baru ni saya punya pelitup muka tinggal satu je, dah tercabut. Jadi saya pergi kebetulan pergi stesen minyak, pegang macam ni, beli satu pelitup muka. Dia punya rasa awkward tu, kita rasa takut tu kan sebab dah tak ada pelitup muka tu. Jadi perkara tu maksudnya dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Okey, jadi sekarang ni apa kata kita tengok pula cuaca kita dalam negara kita macam mana. Sebab setahu saya semalam kita dijangkakan kebanyakan negeri akan ada ribut petir. Dan yang ini adalah kita dapat berita amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Seperti mana yang anda boleh nampak, kebanyakannya adalah di bahagian Sarawak. Semenanjung. Okey. Tak bermaksudnya di sebelah kami di sini, Semenanjung ni tidak akan ada ribut petir, hujan ke apa. Yang ini semua jangkaan. Betul. Apa-apa pun kita kena sentiasa berwaspada. Kalau anda nak dapatkan info-info ataupun maklumat yang lebih lanjut ataupun terkini, lebih tepat, pergi ke Map Malaysia. Okey. Jadi kita harapkan hujung minggu anda ni juga akan diisi dengan pelbagai program dan juga aktiviti. Adik-adik kita juga dah masuk seminggu ke sekolah. Kita harapkan selepas ni minggu akan datang bersemangat untuk terus berjumpa dengan kawan-kawan dan juga kena sentiasa patuhi SOP. Macam tadi Muaz dah bagi tahu dah. Hari ini topik kita adalah apakah
Kalau anda berikan perhatian, anda sudah pasti dapat teka. Tapi sebelum tu, Fiona nak ajak juga ramai-ramai anda semua untuk menyaksikan kami juga di Facebook Borak Kopitiam. Sebab apa? Dekat situ anda boleh terus tinggalkan pesanan ataupun nak beri komen. Mungkin kami akan ambil kesempatan untuk bacakan komen-komen anda yang ada di Facebook. Kod anda ada lawak-lawak yang anda cipta sendiri ataupun pernah dengar ataupun selalu cakapkan lawak ni dekat pasangan anda, boleh juga cuba untuk tinggalkan dekat ruangan komen yang ada dekat Facebook. Nanti kita bacakan. Okey. Sebab bila nak buat komedi ni ataupun nak buat lawak ni kan bukan perkara yang mudah. Ada orang kata nak buat orang gelak ni senang. Senyum ataupun setengah orang memek muka je dah boleh buat orang gelak. Contohnya saya nak bagi satu ayat kepada Fiona lah. Fiona, tahu tak apa beza awak dengan buah limau? Apa? Buah limau tu kadang-kadang masam tapi awak sentiasa manis. Tak jadi kan? Tak jadi kan? Maksudnya nak buat komedi, nak buat orang gelak ni bukannya mudah tau. Betul. Tapi awak gelak tadi kan? Saya gelak sebab saya kesian awak. Dan bila kita buat lawak ataupun kita buat komedi ni, kalau nampak tak kelakar, orang akan buat. Orang akan nampak macam, dia ni buat-buat lah. Ataupun dia ni macam tak kelakar pun. Betul. Jadi sebab itulah kita nak bagi tahu topik kita hari ni adalah komedi. Minat komedi. Jadi adakah anda merupakan peminat komedi? Alright, kita akan bawakan kejap saja lagi. Tapi selain daripada itu juga kita nak berkongsikan satu berita yang amat menyedihkan kita kerana pelakon dan juga pelawak Amran Tompel telah pun meninggalkan kita ya. Dan difahamkan Amran Tompel meninggal dunia semasa dalam tempoh kuarantin akibat COVID-19 di rumahnya pada 4.37 minit petang. Dan ketika dihubungi oleh rakan-rakan wartawan, pelakon Ya Badul memberitahu adiknya sepatutnya tamat tempoh kuarantin semalam. Dan difahamkan selain daripada COVID-19 ya, Amran juga menghidapi penyakit-penyakit lain. Jadi pastinya satu kehilangan yang cukup-cukup dirasai. Dan di kesempatan ini kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Amran Aman Ramli. Al-Fatihah. Jadi untuk anda semua, bangun pagi bersama dengan kami hari ini, Muaz dan juga Fiona. Kita membawakan topik perbincangan kita ataupun perkongsian kita mengenai komedi tau. Yes, minat komedi. Siapakah dekat luar ni yang anda sedang menyaksikan ni minat komedi? Dekat dalam Facebook ni kami dah ada satu komen dekat dalam tu. Tapi kejap lagi Fiona akan bacakan. Alright. Jadi kalau ditanya kepada saya membesar dengan abang-abang senario. Jadi memang dari perjalanan filem, sitcom mereka, memang saya menyaksikanlah perkembangan mereka. Macam Fiona pula, ada tak yang Fiona selalu tengok pelawak tanah air ni? Adalah juga. Ada juga tapi macam Fiona jarang tengok lama-lama macam tu sebab Fiona banyak berfikir tau. Macam mana pelawak-pelawak ni ada idea constantly Macam mana hidup sebagai seorang pelawak? Adakah 24 jam buat lawak je? Tak sakit perut ke? Macam faham tak? Benda-benda macam itulah. Okey, jadi oleh kerana itu kami nak bawakan untuk anda. Jom kita tengok trivia mengenai pelawak tanah air. Jom. Pelawak adalah individu yang melakonkan sesuatu watak yang berunsur komedi dalam satu-satu pementasan seperti bangsawan, teater, makyong, menora, penerbitan filem atau drama. Dunia pentas bangsawan membawa komedi ke peringkat yang lebih komersial apabila bilangan pelawak semakin meningkat dalam persembahan selingan ketika jelajah diadakan. Kemunculan teknologi filem pada era 30-an hingga 40-an akhirnya menyaksikan perpindahan penggiat bangsawan ke layar perak. Era 50-an dan 60-an menyaksikan lebih ramai pelawak baru muncul dan sebahagian lagi bergelar pelakon komedi yang berkeupayaan membawa peranan dengan elemen jenaka. Antara pelawak terkenal di era ini adalah seperti Aziz Sata, Wahid Sateh, S. Samsudin, Ahmad Nisfu dan Sharif Dol. Serta pelawak wanita seperti Sa'amah, Musalma, Zahara Agus, Jah Mahadi dan Ani Yasmin. Ketika penghujung era 60-an, filem-filem komedi lakonan dan arahan pelawak yang lebih baru seperti Mat Sentol mula memikat hati penonton tanah air.
Antara filem Mat Sentol yang meraih perhatian adalah 3 Botak, 2x5, trilogi Mat Raja Kapur, Mat Bon, Mat Lanun dan Si Murai. Di era 70-an menyaksikan kemerosotan filem Malaysia kerana secara jelasnya perpindahan pusat perfilman Melayu daripada Singapura ke Kuala Lumpur memerlukan pembangunan menyeluruh termasuk dari segi teknologi. Seiring dengan itu, fenomena televisyen juga meraih perhatian penonton berbanding menonton filem di pawagam. Maka wujudlah program pencarian bakat jenaka terbitan RTM iaitu Bakat TV yang berjaya melahirkan pelawak-pelawak baru seperti A.R. Badul dan pasangan dua Jamali Syadat dan Hamid Gulka. Ketika itu muncullah pelawak-pelawak lain yang sering menjadi sokongan kepada ketiga-tiga pelawak utama ini. Antaranya Yusni Jaafar, Yahya Sulong, R. Jaafar, M. Rajali, Ayapan dan Param. Di era 80-an juga menyaksikan kelahiran lebih ramai pelawak-pelawak baru yang bertahan lebih daripada 20 tahun di dalam industri. Antara yang cukup dikenali adalah Os, Acapan, Kartina Aziz, Jafar On, Kaza, Sari Yaakob, Liza Abdullah, Ali Mamat dan ramai lagi. Mereka ini muncul dari pelbagai medium hiburan seperti program televisyen, radio dan juga filem. Kebanyakan pelawak mula beralih arah dan menumpu perhatian kepada penerbitan drama dan sitkom di televisyen. Selain Pi Mai Tang Tu yang masih bertahan, sitkom seperti 2+1, Gado-Gado, Cili Padi, Cam Tu Cam Ni, Kipas Anggun, Kopi Tiam, Mat Dispatch dan Senario menguasai peti televisyen. Kelahiran pelawak-pelawak 90-an lebih meriah di kaca TV, baik menerusi sitkom maupun program realiti seperti Sinaran Pasport Kegemilangan, terbitan TV3. Memasuki era milenium ini, industri perfilman sedikit bernafas dengan beberapa buah filem komedi pecah panggung seperti Senario The Movie, Senario Lagi, Soal Hati, Lagi-Lagi Senario dan Anak Mami The Movie. Kumpulan Senario masih mengungguli penjualan album dengan lagu-lagu komedi dan menguasai panggung wayang dengan deretan filem-filem box office. Sehingga kini industri hiburan komedi tanah air semakin berkembang. Dalam banyak-banyak filem atau sitkom yang ada, yang mana satu pernah menjadi kegemaran penonton? Cuba kongsikan kepada kami. Yes, baik. Betul. Cuba kongsikan bersama dengan kami antara banyak-banyak cerita komedi ini ataupun program komedi manakah yang menjadi pilihan anda? Seronok betul bila saya tengok bagaimana perubahan setiap era tu kan. Setiap tahun ataupun setiap era tu pastinya ada pelawak-pelawak yang cukup hebat dan memang ada yang bertahan sampai sekarang. Dan kalau boleh kita nak bawakan orang yang sangat-sangat berpengalaman untuk bersama dengan kita lah kan. Yes. Fiona ada macam-macam soalan nak ditanyakan tu. Betul. So, dah sampai dah. Minta terus dapat. Waalaikumsalam. Abang Pek. Ya. Abang Setia. Apa khabar Fiona? Minta maaf lah. Nama saya bukan Setia lagi. Sekarang? Suradima 9 Baby Face. Baby Face. Bila 60 Baby Oil. Silakan. Khabar baik. Sopi. Okey. Fiona okey. Okey. Saya pastikan penonton yang ada dekat rumah pun masing-masing sangat happy dapat jumpa dengan dua pelawak yang terkemuka di negara kita ni. Legend lah. Bukan dia orang happy, kita pun happy jumpa semua orang. Betul. Tak ada yang lama maka tak ada yang baru. Baru lagi. Sambung bayar. Apa khabar bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harap korang pun semua sihat. Sama, terima kasih kan? Borak Kopi Tiam. Ya, terima kasih juga. Macam ada pakai masker? Saya? Ada pakai? Oh, saya nampak macam tak pakai. Nampak tak? Pelawak dengan pelawak pun itu je lah kerja. Saya rasakan hari ni dekat Borak Kopi Tiam akan sangat mencabar. Okey. Sebab apa? Dia punya belum foto apa-apa dah nangis. akan gelak je hari ni. Okey, kita serius dulu kita serius. Kita cubalah. Cuba serius. Cubalah. Okey, macam kita tahu anda berdua merupakan pelawak lah seperti mana yang semua tahu kan. Tapi kita nak cungkil lebih mendalam lagi. Yes. Boleh. Kalau berani cungkil lah. Kita tahulah apa jawapannya. Kita cuba dengan Afiq dulu. Okey. Kan? Macam mana boleh cerita journey lah perjalanan macam mana boleh menjadi seorang pelawak?
Secara ringkas ni, Secara ringkas. Saya rasa kalau saya tak jadi pelawak, saya akan jadi... Perempak. Tak. Apa? Tinggi sangat tu. Perempak hati lah. Okey. Saya rasa kalau saya tak jadi pelawak, saya jadi heran. Saya jadi bingung. Dan saya rasa sebenarnya mungkin ramai ada yang tahu, ada yang tak tahu. Perjalanan saya sebenarnya secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja ada seseorang daripada TV3 yang sendiri nampak bakat saya. Selalunya bakat ni kita tak boleh nampak sendiri, tengok cermin. Wah, you handsome lah. Tak tahulah kalau masih ada orang yang macam tu kan. Tapi saya macam orang cakap discovery tu oleh sinaran pasport kegemilangan lah. Itu that was my first journey lah. Yang saya sendiri pun tak sangka perjalanan tu sampai macam ni kan. Sebab dulu macam kita orang tengok Pimai kan, macam tengok tokoh Dr. Satya ni, macam tengok dia kan macam best. Dia rasa terhibur. Jadi sekarang Pimai terlalu lama, 38 tahun. Betul. So daripada situlah saya rasa macam itu macam saya ni jadi penyambung lah. Sebab kita ni semua kalau kita cerita daripada zaman P. Ramlee pun tak ada siapa boleh ganti siapa. Betul. Tak ada siapa boleh ganti siapa. Tapi kita sambung. Nyambung. Kita sambung bayar. Dia orang dah letak deposit. Kita sambung bayar lah. Kan. Lepas ni akan ada orang yang terus sambung bayar. Sambung. Generasi tu. Sebab tu kalau kita tengok Satya, bila ramai ada generasi baru yang masuk menandingi ataupun untuk menghiasi, mewarnai lagi, apa pandangan Dr. Satya sendiri bila tengok dulu lain. Dulu kita wrestle macam Pimai, Isnin sampai Khamis kita wrestle. Okey. Jumaat recording. Isnin sampai Khamis wrestle. Hari-hari kena pergi wrestle. Sekarang mari bagi skrip. Apa yang cakap masa itu cakaplah. Okey. Lebih tak boleh buat. Kalau kita wrestle hari Isnin lain, Selasa lain, Rabu lain, Khamis lain, dia jadi. Betul. Sekarang mari bagi skrip, masa itu watak yang boleh kerja itu saja mari. Ya. Okey, Chok dulu. Tadi Dr. Satya kita panggil. Boleh. Okey, cakap ada skrip. Sebab mungkin ramai penonton yang ada di rumah tak tahu sebenarnya pelawak ni sebenarnya ada skrip. Ada, kena ada. Wajib ada. Jadi, semua orang ingat tak ada skrip kan? Cakap Tapi macam mana? Sebab lawak kadang-kadang kan orang fikir macam macam tu je. Dia keluar je macam tu. Tapi dia nampak begitu. Yes. Spontaneous. Dia skrip dia pun tak ada tulis aku balik, aku mabuk. Tak, dia macam apa kita sembang dalam WhatsApp. Skrip kita macam itulah. Skrip tulis memang macam itu, macam bahasa ada pasar satu perkataan, ada cakap serius. Serius. Cakap satu perkataan serius. Makan. Panjang sikit. Saya ayat, suka ayat. Saya sangat suka makan kek. Bila awak cakap macam tu, bila saya cakap saya suka makan kek tau. Itu ada tambah. Karakter. Cara penyampaian tu lah. Kita tambahlah sikit-sikit. Sebab apa skrip ni saya cakap penting? Sebab dia orang tengok macam spontan. Sebab apa skrip ni penting? Nak bila kita berkumpulan. Sebab bila tak ada skrip, nanti kawan-kawan dah tak tahu bila nak masuk. Dia tak ada undang-undang. Sama macam kita bawa kereta lah. Kalau tak ada traffic light, siapa nak jalan dulu, siapa nak ni. Jadi perlu ada skrip tu untuk susunan semua dibahagi sama adil. Tapi kalau tengok abang, kadang-kadang bila dah buat tu, bila dah langgar semua, iyalah kadang-kadang ada hari yang sampai. Semua orang akan bagi idea. Jadi masa bila nak stop tu kadang-kadang semua dapat sedap kan. Itu jam penonton susah lah. Lagi satu, kalau rakaman pening mau edit lah. Kalau live tak apa. Wow, tengok handsome-nya. Mana? Mana? Lama. Filter apa dia pakai? Tapi kalau kita tengok kan macam cakap tadi. Itu dalam skrip tak lah. Ni semua. Pergerakan lagi lah. Macam mana nak tulis dalam skrip? Tangan silang sebelah sini buat macam ni. Macam mana nak tulis? Dari segi body language tu kreativiti masing-masing lah pelakon. Tapi macam skrip ada supaya ada undang-undang tak langgar satu sama lain, tak selekeh. Tapi sebab macam Satya tadi cakap, Isnin sampai Khamis memang rehearsal. Hari Jumaat recording. Bos ketawa dulu baru rekod. Bos ketawa 1000.
Encik Afsyam. Ya, Dia ketawa dulu, baru rekod. Ni betul ke tipu? Betul lah. betul ni. Itulah orang pelawak cakap betul pun orang cakap tipu tahu. Sebab tu kita orang tak boleh baca berita, betul lah. Tak boleh. Memang satu berita pun orang takkan percaya. Betul. Ya. Sebab Dia baca okey adalah banjir mah tak ada tipu lah. Tak ada. Dia pelawak lah. Dia pelawak sajalah. Tapi tu lah, bila abang cakap macam tu kan, maksudnya bila pelawak ni dia cakap sesuatu, orang dah tak percaya. Benda serius pun orang kata kelakar kan ni. Sama macam saya dengan anak saya. Kalau saya marah kan, Pek marah. Nak cakap apa? Sampai sekarang dia tak pernah kena marah. Jadi itulah bonding dia ataupun saya rasa itu pro dan kontra bila jadi seorang pelawak lah. Kadang-kadang mungkin kita tidak diambil serius. Ya. Walaupun sebenarnya ada di sudut hati ada yang Kita manusia, tapi ada kelonggaran jugalah bila kadang-kadang kita nak buat urusan ke apa semua jadi senang, jadi mudah. Semua orang pun lakon, tapi pelakon lain, pelawak lain. Betul. Itu sangat lain. Betul. Saya setuju. Tercop dah. Betul. Bila lalu orang cakap, Satya, surat tukar kah? Itu berapa tahun yang betul dulu. Betul. Orang masih ingat. Masih ingat surat tukar kah? Ya, semua surat tukar sekarang. Jadi pendek kata dulu punya kesan lain. Lain Sebab dulu TV pun ada 3 je. 1, 2, 3. Betul. Sekarang ni 5 minit tukar, 5 minit tukar. Jadi kesan dia tu saya kesian jugalah dengan pelawak-pelawak baru ni sebab kerana impact yang kadang-kadang kita tahu ada kualiti tapi oleh kerana ada banyak pilihan. Terlalu banyak pilihan dengan media sosialnya lagi. Jadi dia jadi tidak khusus. Betul. Dulu kita punya zaman RTM ke apa ke kan kita boleh tengok cerita Tamil pun kita boleh tengok. TV3 pun kadang-kadang sampai siaran 24 jam pun kita layan yang itu je. Jadi macam lain lah dulu. Kita macam lebih fokus kat satu benda lah. Bila sentuh tentang dulu dengan sekarang, okey, apa perbezaan pada pendapat anda berdua? Pelawak dulu dengan pelawak sekarang dan jenis-jenis pelawak dulu dengan sekarang. Dulu on time. Kalau cakap 8, 7.30 sudah ada. Sekarang cakap 8 tengah malam hari. Ini personal sangat. Ini bukan pasal lawak. Ini betul lah disiplin. Itu mah ikut. Dulu 8, 7.30 orang sudah mari. Saya sudah tengok ramai artis alamam ya. Kalau 8, 7.30 orang pun tua lah sampai. Tapi sekarang tak ada. Sekarang ada lambat. Lagi satu dari segi penyampaian tu macam dulu banyak mesej. Banyak walaupun dalam sinis, dalam sindiran tapi ada. Dan dulu kita sajikan sesuatu bukan kerana apa yang diorang nak. Kita tidak terperangkap dengan tu. Betul. Maknanya kita scriptwriter dengan director kita bagi diorang mesti suka. Ini bukan paksa tak, tapi memang betul. Benda tu yang terkesan benda dia. Tapi sekarang pelawak sekarang dia terperangkap dengan trending. Apa yang orang nak. Betul. Jadi itu yang kesiannya macam dulu kita mana ada pick up lain, kita pick up truck langgar terus. Tak ada main pick up lain sebab dia satu benda yang kosong je. Tengok tadi saya tengok awak dua orang banyak cakap. Bila kita dua mari awak langsung tak cakap. Kita tetamu. Kita jadi host. Kita tetamu. Kita kena respect lah sikit baby oil. Betul lah. Okey, kita ada satu soalan dekat Facebook ni. Satu saja. Buat masa ni. Kedekutnya nak tanya lebih boleh tak? Boleh. Silakan. Kalau cakap ada 10 jualan lagi senang. Satu-satu. Okey, ni daripada Supar Hammerhead Don. Katanya dia minat komedi. Tapi di Malaysia katanya 95% adalah komedi yang tidak cerdik. Alamak. Jadi apa pandangan anda berdua? Tak, 95% cerdik tak ada dah. Yang tengok orang mungkin 95% tak cerdik tengok ini. Tapi biasa kita buat komedi ke apakah bos akan cakap ini isu semasa, ini kena cakap. Terpaksa kena cakap lah. Betul. Lagi satu pada saya, dalam realiti hidup kita, kebodohan itulah yang melucukan. So macam mana kita nak buat lawak yang cerdik, klasifikasikan sesuatu lawak tu yang cerdik. Mungkin mesej tu lah. Di sebalik kebodohan kita tu, mungkin ada sesuatu yang kita nak highlightkan ialah sesuatu yang genius, kreativiti dari segi penyampaian tu. Tapi selalunya kita tengok dalam realiti kita, kadang-kadang kita isi minyak, penutup, letak atas.
Itu kan benda sesuatu yang bodoh. Tapi bila kita akan tergelak. Betul. So that's what comedy is all about. Tapi bukanlah kita memperbodohkan. Itu yang paling penting. Sebab sekarang ni banyak konten yang memperbodohkan. Sama ada orang lain ataupun body diri sendiri. shaming, sensitiviti yang tidak dijaga pada certain kaum, bangsa, sentimen politik mungkin. Yang benda-benda macam ni lah pada saya. Ada 1001 benda lawak yang boleh kita ketengahkan. So kalau boleh lah. Sebab because lawak ni LAWAK. Kalau terbalikkan KAWAL. Kawal. Kena kawal. Lawak kawal. Sebab tu kalau yang komedi di mainstream ni terikut-ikut di media sosial. Tak boleh. Tak boleh kan sebab media sosial ni dia akan langgar je. You hilang you punya originality. Macam Satya. Ini awal itu kita lambat ke apa? Pasal lepas ini saya kena masuk CNN. Tak apa. Macam Dr. Satya sendiri, dia ada originality dia. Ada originality. Betul. Sudah tukar ke? Jadi ini sebenarnya yang kita nak tekankan pada generasi akan datang. Dia kena ada satu trademark, signature yang menunjukkan keaslian dia. Bila orang tahu nama dia, orang dah tahu apa dia punya trademark. So benda ni yang kadang saya rasa macam kurang lah. Dia berubah-ubah. Itu orang pelawak-pelawak tu kadang dia berubah dan dia tak ada satu benda signature dia, trademark dia tak ada. Tapi bila Apek sebut mengenai signature, Satya kita tahu ialah Satya pelawak kaum India. Sekarang ni generasi yang baru ni kita tak nampak Satya punya betul. The next Satya siapa? Ada. Tapi itu program telah panjangkan. 13 percubaan adalah 13 episod ada, itu saja dia boleh buat. Pimai terlalu lama. Ini minggu tak tengok, next minggu lah. Tak tolak minggu lah. Betul. Itu macam so dia kena lama, dia kena panjang. Dia kena lama. Baru orang tengok you kenal lah. Sekarang tutup muka kan. Orang pun tengah fikir sekarang ni Satya kan Michael Jackson kan. Macam Michael Jackson terlalu. Tapi dengan suara sudah tahu. Betul. Tengok rambut trademark tu. Betul. Tapi dulu betul lah pelawak satu Malaysia ataupun penyanyi satu Malaysia, kita tahu ada berbangsa India dan berbangsa Cina yang nyanyi lagu Melayu. Betul. Melawak dalam bahasa Melayu. Even pelawak Cina pun Angelina Tan. Contoh tu tak ada pelapis tu. Betul, saya nampak benda tu. Jadi kita tak tahulah nasib di masa akan datang macam mana penyambung-penyambung mereka ni agak merisaukan lah. Betul. Kita ada sebenarnya satu soalan yang diberi oleh okey. Kan? Agak sensitif tau soalan ni. Tak apa, tak ada masalah. Tak adalah kita. Sensitif sangat. Kita orang memang sensitifnya orang. Okey, mungkin boleh kongsikan berapakah bayaran? Saya tak salah, saya boleh bagi tahu dia satu mau bulan tanya saya punya berapa gaji. bayaran, itu harga siakap lah tu. Cakap. Lebih soalan kan. Macam mana dari segi bayaran untuk bekerja ni kan sebagai seorang pelawak? Macam pelawak bayaran cantik. Macam bunga macam. Betul. Sebab apa? Itu je. MC pun kita. Lepas tu DJ pun kita. Semualah pelakon pun semua kita, penari, penyanyi semua. Dia packagekan sekali. Okeylah, cantik lah. Tapi bukan semua orang dapat lah. Betul. Macam Betul. ada yang dapat lah. Ada yang tak dapat. Saya sekarang di Mat 9 masih orang panggil. Ni tengah shoot bukan Pimai. Bukan Pimai. Tajuk dia? Tajuk dia. Pasal Pimai itu TV3 ya. Sekarang dia tukar nama, bukan Pimai. Lain station. Maknanya saya pun dapat tau. Saya dapat tahu yang dia dapat. Dia tahu. Saya confused lah. Saya pun dapat juga sebab saya baru tahu yang abang dapat. Dapat tahu yang saya dapat tahu. Sekarang muda Abang Sabri Mat Over Manga dengan Angelin ada syuting. Saya ponting satu hari mari sini. Dekat sini besok pagi kena join. Tapi saya dah bagi tahu lah kan, dah clear dah. Abang Sabri direct. Abang Sabri direct. Dia macam sitcom juga, situation comedy. Okey. Pergi satu corner, tengok ni tempat, tulis skrip on the spot, bagi skrip baca, shoot. Jalan. Macam tu. Okey. Abang Sabri. Okey. Sama macam zaman Bukan senario. Pimai, tapi muka semua Pimai. Okey, faham. Dia new branding lah, branding yang baru lah. Bukan Pimai. Alright. Jadi sekali lagi mungkin sekarang ni nasihat Abang Apek, Abang Satya juga kepada semua generasi-generasi baru ni yang mungkin dia nampak kelebihan yang ada pada dia. Dia boleh buat orang gelak. Jiran dia semua orang suka kalau dia ada. Adakah itu dah cukup untuk jadi seorang pelawak? Dia kena tahu lawak dengan lauya buruk. Sebab kadang-kadang banyak orang tanya, "Bang, bukalah kelas. Abang jadilah sifu kita orang." Pada saya dalam banyak cabang seni,
lawaklah satu-satunya yang sesuatu cabang seni yang tidak boleh dipelajari dan tidak boleh diajari. Sebab ini adalah satu gift, bakat semula jadi yang perlu kita groom. So kalau dia orang tanya macam mana nak groom benda tu, kalau dia orang tanya bang macam mana nak jadi pelawak, kalau dia tanya maknanya dia bukan pelawak. Sebab dia tanya sampai tahap nak tanya, dia tak ada benda tu. Nyanyi boleh ajar. Betul. Tarian Semua seni ajar. boleh. Semua seni boleh ajar. Muzik apa, tapi ni lawak juga tak boleh ajar macam. So kalau dia orang tanya macam mana nak ke arah situ, first kali kena banyak membaca, kena banyak bercampur, banyak bertanya. Banyak kena belanja orang. Banyak kena belanja orang. So lagi satu kena sensitif. Maksudnya kita ni kena jadi seorang pelawak yang berdisiplin macam tadi Dr. Satya cakap, kena ada disiplin. And paling penting sekali etika. Sebab bila kita berlawak, kita menjaga adab, benda tu akan datang dengan sendirinya. Tambah pula sekarang kita ada banyak media sosial dan aplikasi yang boleh kita membuat kita arah. Dulu kita harapkan stesen TV, stesen radio, kita harapkan surat khabar, majalah dan sebagainya. Tapi sekarang dah ada banyak dah. So pada saya nak pesan kat diorang ialah orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab pastinya berilmu. Saya ingat surah lama, surah cakap lah. Surah lama kita cakap sini, orang marah. Tak ada. Ini memang sudah blok untuk kita saja. Dia boleh cakap lah. Tapi ada orang tanya, ni Dr. Satya ada media sosial ke? Media sosial itu Instagram ke, Facebook ke? Adik, saya Facebook tak ada apa-apa, face to face saya telefon. Dia baby face. Ada. Apa IG lah. Instagram ada Toko Satya. Ini dia. Satya sendiri jaga? Bukan saya jaga, saya punya anak jaga. Okey, baguslah kan ada orang DM kan. Gambar cuma dia load lah. Baguslah ada. Dia bukan FB, dia BF, baby face. Baby face. Tapi next year baby oil. Baby oil. Okey, cantik. Steady baby oil. Saya first customer. Okey, Apek punya pula. Instagramnya? Instagram saya Instagram saya @saifulapek, ada blue tick. Twitter pun sama juga. Facebook pun ada blue tick. So YouTube pun ada juga. TikTok dengan YouTube boleh tengok Saifulapek gitu-gitu. Ya. Jangan lupa sebab Abang Apek ni kadang-kadang kat Twitter dia suka follow orang. Orang teruja betul kalau dia follow. Bayangkan Abang Apek, Saiful Apek tu dia follow kita kat Instagram. Sebab saya rasa kan benda tu satu tanggungjawab kita sebagai ikon. Ujung jari je nak bagi orang happy. Saya pernah ada satu orang tu bagi tahu, bang, hari ni saya lari pusing satu rumah. Macam mak saya cakap, kau dah gila ke? Kau ni kenapa? Dia cakap, mak, Abang Apek follow saya. Lepas tu mak dia yang lari pusing rumah, kau gila. So sebenarnya kita nak melawak ni mungkin bukan satu perkara yang mudah, tapi nak buat orang hati senang. Ujung jari je. Itu saja. Tanggungjawab pada semua lah. Tapi komedi memang susah nak orang tahu macam. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Satya. Terima kasih Abang Saiful Apek. Dua orang legend. Sudah habislah abang. Tadi je Tadi cakap lama sangat. Berapa lama ni kita mau cakap? Kalau satu program baguslah. Betul lama. Mana dah tahu boleh dapat satu program nanti. Mana tu? Kan? Alright. Tak boleh kita sambung lepas ni. Okey. Lepas ni kita masuk melodi macam. Boleh, cantik. Dah sebut je. Baik. Kejap lagi kita akan terus bersama dengan anda. Tapi sebelum itu kan, tadi kita tahu ada Angelina Tan yang merupakan pelawak yang belum ada penggantinya. Saya rasa you boleh lah, Fiona. Betul lah. Fiona, you boleh lah, Fiona. Baru dia cakap lah. Kan? Really? Really? Yelah, bakat tak kenal jantina kan, perempuan lelaki kan? Betul, tak kira. Tak kisah. Betul. Saya boleh recommend no problem. Boleh lah. Boleh. Nombor mari. Dia pun kadang-kadang funny, tapi tak apalah, jomlah kita tengok. Ini antara trivia pelawak wanita. Jom. Kalau ada kumbang, pasti ada bunganya. Macam itulah juga, kalau ada pelawak lelaki, mesti ada pelawak perempuan. Jadi di sini kami kongsikan antara pelawak perempuan dahulu sehingga kini. Susan Lancaster mula aktif dalam dunia lakonan sejak tahun 1983. Wataknya dalam siri komedi 2+1 bersama Imuda pernah melayakkan dia bertanding dalam kategori artis komedi wanita popular Anugerah Bintang Popular Berita Harian pada tahun 1993. Apa kena dengan dia tu? Saya tak tahu.
Didi Alias mula menceburkan diri dalam bidang lakonan sejak tahun 1988. Nama Didi Alias semakin menjadi sebutan dalam kalangan rakan-rakan artis, terutama ketika dicalonkan sebagai aktris komedi terbaik di Anugerah Seri Angkasa 2006. Tidak terkecuali, Didi Alias juga pernah beberapa kali memenangi kategori komedi wanita popular ABP BH. Tapi nanti kalau aku tua, aku tobatlah. Seorang pelawak dan pelakon wanita yang berketurunan Cina. Ini dia Angeline Tan. Angeline mula berlakon pada tahun 1986 dan popular menerusi watak Lucy dalam drama komedi Pimai Pimai Tang Tu pada era 1990-an. Sehingga kini Angeline Tan masih bergiat aktif berlakon dalam drama Melayu maupun Mandarin. Seorang aja. Alah, Abang Uda pun nampak handsome. Mula mencipta nama sejak tahun 1993, inilah Sharifah Shahira. Dia mengikut jejak langkah kakaknya Sharifah Nur Azlinda yang lebih dahulu popular di kaca TV. Pernah menjadi pengacara bidang terjun di Anugerah Media Hiburan 2002 di Angkasa Puri pada Januari 2003. Ternyata telah memberi peluang buat beliau untuk mengacarakan majlis-majlis lain seperti Anugerah Bintang Popular bertaharian pada tahun 2005, 2008, 2009, 2010 dan 2011. Banyak membintangi drama TV sejak tahun 1999, inilah dia Nur Kiria. Pelakon dan juga pelawak yang memenangi 3 kali berturut-turut artis komedi wanita popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Mula aktif sejak tahun 2004, ini dia Sherry Al-Haddad. Seorang pelawak, pelakon dan pengacara popular. Banyak lakonan dan pengacaraan yang telah disertainya sehingga pernah beberapa kali tercalon dan memenangi kategori artis komedi popular bagi Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Ada. Mempunyai suara yang serak-serak basah, ini dia Ain Idrus. Seorang pengacara, model dan juga pelakon. Wataknya yang gila-gila ternyata telah memberikan kelainan buat drama komedi JKK atau Jenaka Kampung Kalut. Dengan Kamil, nak bertunang suka tak? Antara pelawak yang serba boleh, mana tidaknya dia juga seorang penyanyi. Ini dia Ellie Mazlin atau lebih dikenali sebagai Kak Lina Pompom. Mula aktif sejak tahun 1997, kini nama Ellie Mazlin sering meniti di bibir sesiapa pun yang pernah mengenalinya. Paling mencuri tumpuan lakonannya dalam drama Kampung People yang melakonkan watak Mona atau Mina. Lebih dikenali sebagai Mona. Jadi ini dia antara pelawak perempuan dahulu dan terkini. Alright. Dan seterusnya, saya memang dah bincang dengan Fiona tadi. Dia akan mencuba untuk menjadi seorang yang kelakar. Okey tak, Pak? Manalah tahu. saya dapat rasakan lah kalau Fiona cuba, mungkin lah Fiona boleh berlakon lepas ni kan. Okey, cuba nak? Pasti saya cuba. Alright. Okay? Tapi saya ada seorang tetamu. Siapa pula awak bawa kan? Yes. Kita bawakan untuk anda, inilah dia Achong Sweet Chang. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Nampak dia Chinese look tau. Jauh-san. Suara pun dah sebiji dah. Memang. Tahu. Cok, apa khabar Cok? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tadi kita tengok legend dah bersama dengan kita. Ya, seram sejuk ai. Sekarang kiranya Achong merupakan generasi yang seterusnya yang kiranya akan sama-sama untuk memeriahkan industri lagi. Tapi kan sebab Achong, kita tengok Achong ni bermula dengan menyanyi. Ya, betul. Jadi macam mana boleh bertukar daripada menyanyi, berlakon dan sebagai seorang pelawak? Okey. Sebenarnya dia tak tukar apa-apa. Saya ni sebenarnya memang betul dah asal-asal ada seorang penyanyi. Tapi diri saya sebenarnya dia adalah seorang happy go lucky. Macam apa yang cakap tadi. Bila pelawak tu dia tak boleh belajar. Dia akan datang built in sekali keluar macam tu. So saya rasa saya ni memang kalau kat luar
yang kalau zaman-zaman saya menyanyi, zaman-zaman tu bila diorang tahu je siapa ada lagi artis selain daripada kita orang. Aku Pulang Sweet Child ada. Aku Pulang Sweet Child. Habis jahanam lah kita. Ni kejap lagi nak nyanyi macam mana ni. Sebab diorang tahu masa tu memang saya memang suka menyakat diorang. Macam best-best saya yang lama macam Kepulauan Umbrella, Poitusi, semua tu tahu memang saya ni seorang pelawak. Seorang yang kelakar lah masa diorang macam itulah. Betul. Jadi maksudnya adakah seorang pelawak ni memang hidup dia 24 jam kelakar? Yang tu kalau tanya saya, kalau kita tak buat kelakar untuk orang, kadang-kadang saya buat kelakar untuk diri saya sendiri. Ya. Janji saya dapat gelak. Tu macam sama juga macam Apek ataupun Satya cakap. Kena banyak membaca. So bila kita baca benda kadang-kadang bila kita buat sesuatu perkara tu macam aku buat macam benda tadi pula. Betul. Macam tu kan. Jadi macam dah aku pula ketawa, ketawa seorang-seorang. Ketawa seorang tak ada kawan nak ketawa. Betul. Tapi Chong, ada tak pressure lah, tekan lah sebab kita nak buat orang gelak ni. Yelah, kita ada antara dua. Kita buat tu sama ada jadi ataupun tak. Dia ada dua je. Orang gelak atau tak. Betul. Jadi ada tak beri tekanan tu, Chong? Okey, kalau untuk itu untuk katalah untuk persembahan. Untuk persembahan. Saya selalu kalau orang panggil saya menyanyi, perkara pertama saya akan ambil hati diorang dulu, penonton kat bawah. Saya akan make sure diorang gelak. So bila diorang walaupun gelak tu tak besar mana, ada spark ke sikit, untuk saya dah cukup untuk saya teruskan persembahan nyanyian. Itu untuk bagi saya mood untuk menyanyi. Kat situlah. Macam Fiona pernah dengar tau, untuk menjadi seorang pelawak kan dia ada dia punya teknik-teknik dia. Macam dia pembuka kata dia macam mana. Lepas tu dia punya intonasi, bla 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 semua tu. Betul ke ada teknik-teknik macam tu? Nak kata teknik tu sebenarnya itu lebih kepada cara persembahan masing-masing. Dia bukan teknik sebenarnya tu. Macam contoh saya, saya masuk program untuk melawak, program menyanyi. So saya gunakan saya punya apa yang saya dah masuk tu, saya gunakan untuk atas pentas. Macam kata, macam saya cakap tadi lah, masuk-masuk, saya Assalamualaikum, apa, di semua saya dah borak semua. Lepas tu saya tengok diorang, gitu je. Saya akan start. Okey, siapa tengok saya melawak dalam program TV, angkat tangan. Okey, tak ramai angkat tangan. Yang tengok saya masuk program untuk menyanyi, angkat tangan. Okey, yang tak tengok boleh balik sekarang. Saya selalu pakai benda tu. Tapi every time saya pakai benda tu, jadi orang akan gelak. Betul. So bila cantik dia mana gelak lah. Okey, saya kan dengan tak ada rasa berdebar-debar ke apa, takut ke, dengan jom kita teruskan. Kita sambung. Gitu. Tu kira ni macam Acong study secara tak langsung, secara rawak lah. Kita study kita punya semua fan yang datang kan. Betul. Dia minat kita ataupun tak. Kan. Dan bagaimana pula Acong? Sebab kita tengok Acong banyak juga berlakon drama. Kalau drama, kalau dia berlakon kita dah tahu dah. Watak dia memang watak begitulah. Seorang yang kelakar dan sebagainya. Kalau dapat skrip macam mana Acong? Ini alamak ni lawak ni aku pernah buat. Karakter ni aku dah pernah buat. Macam mana nak? Okey, untuk dari segi untuk macam kata lakonan pula. Acong, watak Acong macam gini. Okey. Dia punya katalah karakter dia tu, dia akan datang bila kita every time kita baca skrip tu. Kita ulang baca. Benda tu akan datang spontan. Macam tiba-tiba kita kena duduk gini, director dah bagi okey, shot kat sini. So kita pun tahu okey, kamera kat mana, angle kat mana. Benda tu akan secara spontan yang akan sampai. So kita akan jual. Contoh tiba-tiba kita buat keluar barang ke apa kan. Benda tu dalam skrip tak ada. Tapi bila director tengok, director gelak. So okey cut, okey Chong, best macam tu. Maintain macam tu. Aku nak macam tu. So kita bagi dulu. Kita bagi dulu. Kita jual dulu. Ya. Sebab kita yang tahu apa yang kita nak buat. Kalau approve, okey. Kalau kita jual tapi director macam, Chong janganlah. Itu tak best. Itu macam tumas sangatlah. Okey, control sikit. So kita kalau shooting based on director. Tapi kita kena jual dulu. Okey, soalan ni tadi Fiona pernah tanya dekat Apek dengan Satya kan. Apa beza lawak dulu-dulu dengan lawak sekarang? Kita nak dengar daripada Acong sendiri pula. Sebab Acong merupakan kira macam pelawak junior. Lawak pelapis baru compare to Apek dengan Satya. Nak kata pelapis baru pun tak baru.
Sebab zaman-zaman senario saya dah ada kat dalam tu dah. Okey, kalau saya dari segi pandangan saya lah. Yang sekarang ni more tu banyak ke punchline. Banyak tu situasi sekarang, zaman sekarang. Itu yang jadi benda-benda viral. Kadang benda tu diorang buat lawak. Itu sekarang punya. Untuk saya zaman dulu lawak dulu lagi best sebenarnya. Bila diorang dah bagi ending tu dia tetap akan bagi nasihat. Walau macam mana pun awal tu dia punya lawak tu macam kalau kita tengok macam kasar sangat apa benda kan. Tapi the ending tu dia tetap bagi nasihat. Betul. Kau tahu tak, benda ni kau tak boleh macam ni. Kau pun jangan macam ni. So bila kita tengok pun daripada kita ketawa keluar-keluar air mata tu, bila ending tu last dia bagi nasihat. Oh, betul lah. Jadi macam tu. So untuk saya perbezaan tu memang nampak sangat. Betul. So pelawak dulu untuk saya lagi respect. Untuk pelawak dulu. Kiranya Achong ni antara dia dapat dua zaman lah. Ya, betul. Antara zaman yang senario, lepas tu dia dah join dengan yang sekarang lah. Of course lah, saya rasa macam Achong dengan Bel banyak. Bel ni pun sama juga. Macam-macam generasi dia masuk. Ya, betul. Sebab dia daripada kecil sampai kecil masih berlakon. Dan sekarang tapi perjalanan dia sekarang dia lagi dia dah makin famous, orang tahu. Ya, betul. Lagi dia buat apa je benda tu akan viral. Betul. Sebab itulah The Bel. Memang sangat untuk saya kalau orang tanya Bel, oi. Dia main-main lah, dia ginilah. Untuk saya. Idea-idea yang sentiasa ada. Ya. Dia pun sama juga. Kalau syuting dengan dia, kita jadi macam apa dia nak keluar? Apa dia nak buat? Betul. Apa dia nak buat ni? Kadang-kadang yang tak terduga dia buat. Katakan, Bel, kan kau masuk, kau duduk sini tau. Okey. Action! Dia merangkak tiba-tiba. Kita yang ni kita kena tahan gelak ni kan. Betul. Dan jadi macam kita layanlah. Kena layanlah. Selagi dia tak cut, so kita akan kau ni patutnya kau masuk ikut duduk, bukan datang merangkak. Adalah ada korang lagi kejap lagi. So kita kena standby. Okey. Jadi itu antara kita cerita mengenai industri ni. Jadi Chong mungkin ada yang nak terus kontak ataupun nak tengok perkembangan Achong sendiri, Instagram dan juga Facebook. Kalau untuk perkembangan saya rasa dah kembang sangat kan. Saya dah penat kembang ni. Tunggu bila nak kurus. Okey, kepada yang sentiasa memberi sokongan kat saya, nak tahu perkembangan saya boleh ikuti saya punya FB dan juga IG. Dua-dua nama sama, Achong Street Child. Tapi Achong spelling dia ACONG. Jangan cari Chong. Ya, itu lain. Yang tu yang buat ikon. Mana tahu ni? Sebab buat ikon mesti nama Achong punya. Confirm. Okey, jadi terima kasih. All the best untuk Achong. Ini bukan kat Malaysia ni satu lagi pelawak dan juga penyanyi. Ni ada. Asyad itu kelebihan yang Achong ada kan? Yes. Okey, lepas ni kita ada juga macam-macam lagi yang berkaitan dengan minat komedi yang akan disajikan kepada anda semua. Kejap lagi ada satu kita nak kongsikan dengan anda bagaimana komedi ni boleh buat dengan silap mata. Macam sekarang ni kan? Tak ada. Hilang. Nampak? Hamba tak kelakar. Tapi jadi hilang jadi. Dah hilang jadi. Okey. Boleh? Oi, dia gelak. Dia gelak jadi. Kita kembali sembang ni boleh? Boleh. Alright. Rehat dulu. Para Kopitiam. Saya memang begitu teruja hari ini bersama dengan abang-abang yang cukup istimewa kerana bakat yang luar biasa telah pun dikongsikan untuk anda kan. Dan kalau ada yang mempunyai cita-cita nak jadi seorang komedian, nak jadi seorang pelawak, teruskan ya, dan jangan pernah putus asa. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan mereka dan seseorang yang akan buat magic untuk anda. Cuma Muaz nak kongsikan ini mengenai dua jenama ikonik Nestle kini muncul dengan versi tanpa tenusu, iaitu Milo dan juga Nescafe Dairy Free ya. Rangkaian minuman Milo dan juga Nescafe Dairy Free ini
terbuat daripada ramuan tumbuhan dan tidak mengandungi bahan berasaskan haiwan. Dan ia juga menepati kriteria pilihan lebih sihat. Malah dengan rumusan tanpa tenusu, ia turut sesuai untuk mereka yang mengalami masalah penghadaman laktosa. Ya. Dan kunjungi ke pasar raya terdekat untuk anda mendapatkan koleksi dairy free yang ada sekarang ini, istimewa untuk anda semua. Sesuai kerana mereka telah pun memberikan pilihan Nescafe dan juga Milo. Jangan lupa dapatkan sekarang. Alright. Dan yes, bila kita tengok kadang-kadang silap mata yang buat kita ni terhibur bukan oleh kerana dia punya dia hilangkan barang, dia jadikan sapu tangan jadi burung, tapi bagaimana karakter yang ada. Jadi oleh kerana itu, mana Fiona ni? Saya tak nampak Fiona lah. Kan? Mungkin Fiona telah pun dihilangkan kot. Jadi jom kita saksikan persembahan istimewa ini untuk anda. Hello, good morning. Hello Malaysia, hello Assalamualaikum. Abang Chong, Fopet, Babyface, Satya. Oh, ni saya punya kuda. Nama dia Johnny. Tapi kita tak nak buang masa. Okey. Kita nak buat magic sikit hari ni. Okey, magic yang agak luar biasa. Tak tahulah pernah tengok ke kat YouTube ke kat dalam Facebook ke, tapi ni one of a kind. Okey, tapi first of all kena ambil kad dululah. Okey. Pastikan Araf. Oh, tak lah, Pak. Tak ni silap mata. Silap mata tak apa. Silap mata tak apa. Okey, make sure semua kad-kad ni beza lah. Ya, beza. Okey, sekarang ni saya nak minta tolong Abang Apek. Okey, saya. Abang Apek, saya refer macam ni. Okey. Betul? Saya refer macam ni. Betul, dia cakap stop. Betul, je ambil kad tu. Okey. Anytime, Right. Jadi. Habis kang. Tak apa, sikit lagi. Stop. Jauh lah. Tolong ambil. Okey, ambil. Okey, tolong tengok. Tunjuk kat Encik Acong, tunjuk kat Dr. Satya Babyface. Dah. Okey, masuk gambar mana? Masuk. Stop. Okey. Abang Acong, minta tolong Cong. Abang Cong minta tolong Cong. Selalu sangat nak kena buat kerja macam ni. Alright. Boleh nama Cong. Sekarang Cong ni kanak-kanak manis tu ni. sebagai perkongsian info lah. Masa PKP 1 dan 2 tu, kita tak boleh nak bekerja apa semua kan. Saya ada mencipta satu alat untuk baca fikiran orang. Duit BSH, duit bantuan kerajaan semua tu saya tak guna untuk sara hidup. Saya gunakan untuk cipta alat ni. So untuk for the first time, untuk Borak Kopitiam, untuk you guys semua special, saya akan share dengan you guys. Harap korang ready. Okey, ready lah. Tong 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 tong. Alat baca fikiran. Saya ingat PKP 1, 2 so jadi alien lah. Itu dia risau ni. Belum. Okey, tapi dan kita masih lagi dalam menjaga jarak. Jadi saya nak Babyface. Okey. Jaga jarak. Okey. I nak you anyway ini bukan daripada ampaian mak saya Saya just to be clear. Saya minta balik kad tu tadi. Saya nak baca fikiran. Okey. Doktor tahu kan kad tadi dekat apa? Okey, ready. Habib Gamal, Nashte, Aishimana. Dia akan tolong saya cari you punya kad tadi, okey? Ya. Belum kat atas bang. Halo setan. Dia bawa. Ladies and gentlemen, kad yang dipilih tadi adalah 2. Salah. Okey, sekali lagi. Tukar orang lah, saya rasa ada masalah. Okay. Ni silap mata ke silap dia ni? Silap dia ni macam ni. Abang, tolong fokus pada kad tu. Fokus. Okey. Kalau saya salah, saya bakar wayar ni. Okey. Live. Secara live. Okey, ready? Bakar diri. Tolong fokus. 10K ke WSP. Bang, tolong jangan fikir pasal WSP dulu bang. Fikir pasal kad dulu Habib Gamal, Nashte, Aishimana. Saya dah tahu dah. Ladies and gentlemen, for the first time, kad yang dipilih tadi adalah kad Ace of Hearts. Salah lagi. Okey. Last. Tadi saya cakap ni clown ke cloud ni? Tak. Tadi saya cakap kalau saya salah, saya bakar wayar tu kan. Okey, boleh tak minta wayar tadi? Dan dalam masa sama semua ada orang petrol lebih tak nak bakar dia ni lah. Semua orang kat rumah, semua orang yang di rumah fokus pada kad tu. Dan kita akan try cari, okey? Yang kat rumah je kat pejabat jangan. Kita minta lah jadi.
Dah cari angin. Semua angin. Abang, kita dalam studio ni. Tu dia. Dah habis nanti WhatsApp lah. WhatsApp ni bang. Fikir kat tu bang. Lama sangat ni. Fikir kat tu bang. Fikir kat tu. Tak nak lah fikir kat tu. Fikir masa depan lagi bagus lah. Sikit-sikit dia bertukar menjadi satu bentuk. Dan bentuk itu Zirafah. Adalah lapan diamond. Syabas, Beta. Syabas, Beta Sab. Nyari-nyari aku bakar kau. Betul. Jadi. Thank you. Tengok tak jadi tadi. Live kan? Dengan live kan? Ya. Kita nak cari petrol lah ni. Hari ni hari Ahad. Nanti habis program ikut saya luar sekejap. Ada. Mak bincang sikit. Hari Ahad. Saya faham, doktor. Saya tumpang. Saya faham, doktor. Saya pun faham. Saya tumpang. Saya akan tolong dua orang. Cantik. Anyway, thank you very much kepada tetamu-tamu kita hari ini. Acong Sweet Chai, Saiful Apek dan Satya Babyface. Terima kasih. Okey, silakan. Kita bertukar. Keluar. Thank you. Charlie Angel, thank you. Okey, Nervous tadi kata nak bakar dakwah itu. Saya pun ingat betul-betul tak jadi ke ni? Ini kenapa ni? Betul lah, tak ada apa lah. Cek balik. Betul lah? Tak ada apa. Betul bang, betul. Benda betul tu tadi. Oh, hebat. Jadi inilah dia Espa Al-Bukhari. Thank you. Luar biasa. Itulah dia macam mana kita buat silap mata ni boleh menghiburkan orang. Ya. Kan? Betul. Tadi tu memang dah lama rancang, kami je yang ni lalai. Betul. Itu semua a part of the comedy. Sebab komedi ni sebab bagi saya magic, kenapa saya buat magic comedy? Sebab magic comedy ni dia lebih disenangi daripada magic yang sebab saya study manusia ni tak suka orang lain lagi hebat. Tak suka orang lagi pandai, tak suka orang lagi terror. So dia nak tengok orang lebih suka tengok orang jatuh, tengok orang kantoi, tengok tak jadi. So daripada situ saya build jalan cerita yang tak jadi last kali satu impact magic. Itu saya punya style lah. Betul. Kenapa expect nak jadi seorang ahli silap mata? Minat dan cita-cita. Menjadi seorang ahli silap mata ni bagi saya dia rare. Dan orang cakap semua orang boleh buat magic, tapi untuk dapatkan contoh tadi saya cipta karakter saya tadi tu, untuk benda dapatkan tu bagi saya tu adalah apa yang saya kena study selalu dan apa yang saya kena praktis selalu. Okey, tapi betul karakter dia tadi dan sekarang berbeza. Maksudnya awak memang bila nak buat silap mata dalam komedi ni dia kena ada satu karakter yang menghiburkan. Kan maksudnya yang realitinya macam mana? Betul. Realitinya awak macam ni lah. Orang yang normal. Expect yang betul-betul dalam hidup ni macam mana sebenarnya? Tak, saya normal je. Sama juga macam Abang Apek, Abang Acong dengan Dr. Satya tadi. Dia orang bila in set, dia orang dalam on set, dia orang okey, pelakon apa semua kan. Pelakon. Macam saya juga bila saya in character, saya terus okey, ini saya punya sifat saya terkinja, saya tak duduk diam, saya suka kantoi, saya cipta tu sendiri untuk bagi orang menarik lah dia ni. Sebab magic terlalu banyak TikTok, kat Facebook, Instagram, magic buat magic pak jadi betul. Jadi hebat. Betul. Apa beza kau self declare diri magician tapi apa beza kau dengan orang awam? Tu saya buat karakter untuk bezakan saya dengan orang awam. X-Park ni pun nama stage lah? Nama stage. Tu saya punya... Itu awak ke adik awak? Itu saya. Saya ada cipta dua karakter. I love Malaysia. Saya sangat-sangat mencintai negara Malaysia ni. Jadi saya as a Melayu sekarang ni, saya cipta satu watak India. This one, nama dia Naga Amaran Sakti Kumar. Panggil dia Naga Sakti. Satu lagi Cina, saya cipta nama dia Jin Jang Jo. So dia orang tiga orang ni akan buat magic lah. So magic yang simple tapi menghiburkan. Saya tak nak macam biasa je. Magic, hi magic, pek jadi habis kan. At least ada karakter. So very Malaysian lah. Saya nak something yang very Malaysian. Expect. Ni macam banyak jenis magic je yang awak cakap tadi tu. Sebenarnya magic ada berapa jenis? Sebenarnya magic ada banyak jenis. Kalau kita Google dalam 11
dalam 11 ke 12 magic. Dia ada appearing, vanishing, lepas tu transpo. Ada banyak kategori. Saya punya kategori, saya langgar je. Kategori saya macam Abang Pek cakap tadi, pick up truck. Pick up truck saya langgar je. Saya tak ada orang untuk saya reference kecuali mesin-mesin Mak Saleh lama-lama dulu. Itu sebagai saya punya reference. Jadi saya masukkan okey, ni best. Saya masuk cantumkan, jadikan diri saya sebagai karakter Espak Al-Buari. Okey. Jadi Espak, awak pernah tak di offer untuk jadi pelakon ke apa, sebab karakter yang awak ada ni mungkin memudahkan untuk awak masuk set sebagai seorang pelakon? Berita sedih. Berita sedih. Maybe tak ada jodoh. Sebelum ni saya ada dapat DM daripada Abang Muhammad Khalid untuk masuk dalam dia punya siri TV, siri itulah. Jadi tak kesampaian untuk saya bekerja bawah under arwah Abang Muhammad Khalid ni. Jadi terkapal-kapal lah saya sekarang. Tapi mungkin depan orang nampak karakter awak, selepas ni mungkin akan kena offer. Tadi pun ada Abang Pek. Tapi sebenarnya expect dia tak terkapai-kapai tau. Sebab? Ada perkembangan terkini. Tadi cerita dengan saya sebenarnya apa perkembangan expect ni. Okey, tahu. Okey, sebelum tu saya mengajar kat UKM. Ada mengajar magic? Yes. Wah. Kelas seni silap mata dah diajar di Universiti Kebangsaan Malaysia daripada 2016. Wow. 2019 kita dah masuk UPM under Magic Box Studio lah dengan tim saya dan konsultan saya. Maksudnya awak bukan biasa-biasa lah. Bukanlah, taklah. Saya begitu mencintai magic ni sampai saya nak angkat memartabatkan magic ni di Malaysia ni sampai di peringkat universiti dan peringkat kebangsaan dan peringkat international. Berbalik kepada soalan Fiona tadi. Okey, betul. Saya dipelawa untuk masuk ke rancangan Indonesia Got Talent. Mengharumkan nama negara ni. Belum. Itu baru dia offer. Tapi ada jalan ceritanya lagi tu. Seterusnya bila ada dia offer? Dia offer macam ni cerita dia. Saya ada kawan magician sana, Otai kat sana. Okey, Indonesia. Dia kata, "Bro, you want to join Indonesia Got Talent?" So cakap, saya tak layak lagi nak lawan Indonesia power cakap kan. Dia cakap, "Bro, you punya video saya bagi saya punya kawan-kawan as guidance untuk dapatkan you punya untuk dapat top performance, this is the reference." Me. So jadi macam saya rasa macam tu, this is the time. Okay bro, I'm in. So saya hantar saya punya video, apa orang panggil demo. Video demo, video audition. Dan dia orang right away dia orang cakap, okay, you are accepted, ready, atau tolong lengkapkan borang apa semua ni, nanti kita akan panggil you ke Indonesia untuk fight dengan kat sana. Indonesia Got Talent. Luar biasa. Okey, jadi kita doakan agar dipermudahkan dan mencapailah hajat dan cita-cita awak tu, sebab bakat yang dah ada ni luar biasa. Jadi sebab tu kita di sini di Bola Kopi Tiam sentiasa kalau boleh nak bagi tahu kepada semua orang kat Malaysia ni ada macam-macam talent yang luar biasa yang harus kita hargai. Okey. Jadi media sosial kalau ada nak DM birthday nak dekat ni. Okey, sama je. Saya punya TikTok, saya punya Facebook, saya punya Instagram, sama je Espak Al-Buari. Absat XPAC bunyi Espak, kenapa tak expect? Macam mana you eja Tupac? Tupac Shakur. 2 PAC bunyi dia Pak. So Espak Al-Buari, IG, TikTok dan Facebook. Okey, tolong support rakyat Malaysia, tolong support saya untuk bertanding di Indonesia nanti. Betul. Itu je saya minta. Yes. Saya pasti ramai yang akan support Espak. Betul saya sebut. Betul. Espak. Tapi bagus. Nama dia pun dah lain benda lain. Orang akan ingat. Bagus. Baik. Alright. Yes, terima kasih. Sama-sama. Ada magic lagi? Tak ada. Saya pun dah nak kena balik kan. Okey, gerak dulu lah. Okey. Jumpa lagi. Steady boy. Steady Johnny. Okey, jumpa lagi. Bye. Okey, bye. Habis ni lain macam kuda ni. Kalau anak you dengan tengok ni, dia suruh panggil ni untuk birthday. Oh my God. Bolehlah dapat diskaun. Itulah dia, sangat-sangat menarik kalau kita tengok banyak bakat di Malaysia ni yang kita boleh bawa ke luar negara untuk harumkan nama negara kita. Alright. Jadi Fiona, jom kita ada sesuatu yang nak dikongsikan untuk JMTV. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir bin Idris, CEO Institut Teknologi ANS. ANS sebenarnya mula ditubuhkan pada tahun 2010 dan telah mendapat perakuan pendaftaran pada November 2011. Alhamdulillah kita berada di 3 lokasi sekarang ni, beribu pejabat di Alor Kedah dan mempunyai cawangan di Kota Baru Kelantan dan juga di Johor Bahru Johor.
Institut Teknologi NS menawarkan program di peringkat sijil, diploma dan juga ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, pengurusan perniagaan dan juga pengurusan hotel. Alhamdulillah, buat masa ini kita telah menandatangani MOU dengan 6 buah hotel bertaraf 5 bintang yang akan memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar kita untuk bekerja di hotel tersebut. Dan untuk pengetahuan semua, kita juga menjadi pusat pembelajaran wilayah unitar dan insya-Allah pada bulan September nanti kita juga akan menawarkan program kerjasama dengan UTM Space. Kita juga merupakan pusat tauliah bagi sijil kemahiran Malaysia dalam bidang otomasi dan juga elektronik. Pengambilan terdekat kita ialah pada 9 dan 10 hari bulan Mei dan pengambilan seterusnya ialah pada bulan September. Kepada lepasan SPM, saya menyeru untuk sama-sama menyertai kita kerana kita menawarkan program pengajian yang diiktiraf berdekatan dengan tempat anda. InsyaAllah kita akan menawarkan program yang berkualiti yang senang mendapat pekerjaan. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni ke mana? Kita ke situ ke sini. Okey, Di sini kan, silakan Di. Oh, boleh. Okey. Saya pakai face shield dulu. Kita dah ke mana ni? Mana ni? Jajak. Bagi dia pakai mask dulu, pakai mask dulu. Okey. Pakai mask. Jadi itu dia Six Sense dengan lagu terbarunya Tremendous. Jadi selalu kalau lagu Six Sense ni tajuk-tajuknya senang-senang, tapi yang ni luar biasa sikit tajuk dia. Lain macam sikit. Kenapa tajuk dia macam ni? Dia tanya yang buat lirik. Siapa buatnya? Siapa yang buat lirik? Siapa yang buat lirik Tremendous? Buat lirik. Buat lirik Adi buat lirik. Tapi diorang yang tahu, faham. Okey, maksud Tremendous tu. Maksud Tremendous. Tremendous is meaning dia is seorang yang luar biasa. Okey. Tapi apa yang kita nak sampaikan adalah cerita tentang
persahabatan dan seorang yang luar biasa lah dalam bersahabat ni. Which is dalam cerita tu Adi boleh cerita pasal music video lah. Dan kalau tengok video klip ni macam ala-ala anime. Anime. Fighting scene. Kan? Sebab kan kita nak menunjukkan di situ dia cerita dia pasal perempuan tu yang awal-awal tu kena culik. Lepas tu member dia tu selamatkan walaupun sebenarnya member dia tu tak mampu nak selamat tapi dia redah je. Itulah orang yang luar biasa. Itulah persahabatan. Persahabatan tu tak kisah apa pun yang kita tak mampu, janji kita try. Okey. Walaupun tak sempurna tapi kita mencoba yang terbaik. Ini macam simboliknya untuk Sixth kembali semula pada 2022 ni lah. Betul. Sesuai dengan nama dan juga tajuk lagu tersebut. Jadi kalau kita tengok, saya tengok rata-rata ada orang kata, ini macam J-Rock punya konsep musiknya. Jadi adakah ini perubahan dan juga kematangan Sixth sendiri? Silakan kawan-kawan. Silakan kawan-kawan. Ini sebenarnya sebab kita pun memang dah lama memang season sebelum ni pun dah dikenali dengan lagu yang ballad. So ini adalah salah satu kedewasaan season yang terbaru lah. Jadi sebenarnya kita orang boleh buat apa, boleh sekarang ni lebih bebas nak buat apa-apa saja. So ini yang kita orang keluarkan sekarang lah. Tapi kalau kita tengok kan hari ni Sixth Sense macam lain sikit. Lain macam mana? Lain macam mana? Lain macam ada pertambahan anggota baru. Anggota baru lah. Dia senyap-senyap dekat situ. Okey, mungkin boleh kenalkan namanya Harry. Okey. Oh, Harry. Okey, Harry. Dekat mana jumpa Harry ni? Kat mana kau jumpa? Jumpa kat bulan. Adakah dah lama memang sebelum ni? Sebelum ni ada kenal lah. So dia audition lah. Buat yang actually kita buat audition. Waktu kita adalah yang konflik. Sebelum ni Gigi lah. Betul, Gigi dia tak boleh nak commit dengan kita. So kita buat audition tu. So Harry is gitaris yang kena dengan kriteria yang kita orang cari lah. Dan dapatlah. Tapi okey, sebelum kalau tak ada Harry sebenarnya, let's say lah korang kekal je dengan 4 orang. Adakah macam ada kacau sikit dari segi muzik? Sebab kita orang suka ganjil. Ganjil lah 5 waktu ganjil lah. Benda-benda macam tu lah. Jadi kalau ganjil itu at least kalau kita ada argue something, ada 3 lawan 2. Kalau 4, 2 lawan 2 nanti jadi tak ada orang tengah. Tak dapat keputusan. Nanti setan yang dalam dia. Jadi Harry standby apa jawapan terakhir undian nak daripada awak lah. Dia dah nervous dah. Thomas. Dalam kontrak tak ada cakap macam ni pun. Okey, kembali kepada lagu Tremendous ni kan. Adakah macam sebab Sixth Sense dia senyap seketika. Lepas tu sekarang kembali dengan lagu Tremendous ni. Adakah lagu ni dah lama simpan ataupun dia macam tiba-tiba pada suatu hari okey kita nak muncul balik lah. Kita buat lagu ni. 2022 lah tu. Actually lagu ni kita orang punya proses buat tu 2019. Lepas tu kita orang plan memang 2020 untuk drop lah single ni. And then waktu tu kita pun tak sangka lah yang pandemik apa semua dan PKP, so ada banyak limitation yang kita tak boleh nak nak buat proses recording on the studio kan, tak boleh nak rentas daerah apa semua. Jadi so pending hold sampai ke 2022 ni which is the right time lah untuk kita keluar. Muzik ada bertukar sikit tak sebab bila dah 2019 2022 ni? Sama. Muzik sama. Apa yang kita plan tu kita go through benda yang sama lah. Tak ada berubah. Alright. Jadi ini video klipnya anda boleh tengok. Rata-rata ramai orang yang rindukan Sixth Sense sebab ramai yang kata saya membesar kecil dulu dengan Sixth Sense. Maksudnya nak bagi tahulah Sixth Sense dah tua. Kita orang lagi. Sebenarnya kalau dia tua saya betul tahu. Kita orang buat tua dewasa. Sebab itulah kematangan muzik orang tu anda dapat saksikan dalam lagu ini. So jadi macam mana dengan penerimaan lagu baru Tremendous ni? Kalau saya tengok kan saya sangat suka sebab dia bila saya tengok music video ni nampak macam saya sedang menyaksikan anime. Nampak dia semua kan. Penerimaan masyarakat macam mana? Alhamdulillah okeylah setakat ini sebab walaupun lain daripada sebelum Sixth Sense yang single-single yang keluar sebelum ni, tapi diorang sukalah, banyak yang suka. Kira macam lain lah tapi benda ni kira macam lain tapi macam itu tapi lain. Actually apa yang mana follow Sixth Sense daripada awal daripada first album which is kita dah keluarkan genre yang macam ni. Cuma genre yang macam Tremendous ni tak keluar. First album tu dia tak jadi single, dia jadi filler album. So jadi which is waktu tu on decide by company kan, so on music business lah. So untuk sekarang ni which is kita dah kita bawah
label kita sendiri. Jadi kita buat apa yang kita suka lah. Yes. Seterusnya, selepas Tremendous ni, adakah lepas ni muzik anda akan bergenrekan macam ni? Style begini juga? Tak juga. Six Sense punya rempah ratus tu kena ada kan? Rempah ratus dia masih ada. Ballad dia tu kena ada. Ada. Betul-betul cinta. Tapi yalah, perjalanan tu kita tak tahulah macam mana kan. As long benda tu apa yang kita suka lah daripada hati kita. Maksudnya Six Sense ni tak pernah berhenti pun sebenarnya kan. Tapi yalah, masing-masing bila diorang dah naik, lepas tu kena mencari balik dan kini berjumpa semula. Saya rasa satu pergerakan ataupun membesar kematangan muzik tu dah ada. Adi pun dengan dia punya solo dia kan, macam-macam solo muzik dan macam-macam muzik yang dia buat. Saya tengok sini kerja-kerja belakang tabir dia melambat lagi. Samalah dengan mereka, tak pernah berhenti pun untuk sentiasa menghiburkan anda bermain muzik. Okey, jadi mungkin selepas ini kalau dah keluar lagu ni, dah ada tak list untuk lagu ballad tu? Nak saing dengan lagu Tanpa, nak bersaing dengan Menyesal, sebab InsyaAllah. lagu tu saya boleh katakan untuk Six Sense dia masterpiece lah. Maksudnya lagu tu orang kenal Six Sense. Sekarang ni mungkin mesti one day kita kena beat lagu Tanpa ni. Menyesal ni kita kena beat dia. Ada tak plan tu? Yes, ada. Tapi untuk sekarang ni, untuk di tahun ni, untuk yang terbaru ni, memang kami merancang untuk keluar lagu yang bergenre seperti ini terlebih dulu. Okey. So yang best kita simpan belakang. Dah ada dah lah, koleksi banyak dah ni. Peluru kemudian lah. Banyak lagi peluru. Okey, jadi tadi ada orang yang rindu kat Facebook, dia kata rindulah nak dengar Adi nyanyi lagu Tanpa. Alamak. Dah lama dah Adi tak nyanyi lagu Tanpa. Okey, nak belanja sikit kan? Boleh belanja sikit boleh tak? Kalau belanja nanti maksudnya, tapi boleh datang ni. Sikit. Okey. Tanpa. Tanpa cintamu aku resah, tanpa kasihmu aku hampa, tanpa dirimu aku mati. Obat tak rindu? Obat tak? Kalau nak lagi obat rindu, insyaAllah kita satu hari bulan ni akan berada dengan Hot FM. Kita ada Endemic Show. Endemic Show Yes. So, di Endemic Show. Endemic Show dekat YouTube. Dia venue saya lupa. Okey. Kat YouTube ke ataupun ada venue dia? Ada venue. Ada venue. Okey. Tapi nak dapatkan tiket tu kena dengar Hot FM. Tapi kalau tak boleh nak sabar, tunggu satu hari bulan nanti, anda boleh straight direct pergi ke Instagram. Ya, Instagram Six Sense. Facebook Six Sense. Six Sense. Senang saja, tap dekat situ. Dah boleh pergi. Tak, the most important thing korang kena subscribe kita punya YouTube channel. Six Sense TV. So YouTube tu kita masih baru. So kita perlukan ramai lagi. Okey. Jangan lupa subscribe yang Six Sense daripada dulu minat sampai sekarang ada yang dah berkahwin, tapi muzik ni tak pernah membataskan kita punya umur tau. Betul. Kan? Kalau kita suka muzik, maksudnya kalau kita dah ada family pun kita boleh layan muzik-muzik mereka. Kan membesar bersama dengan Six Sense. Yes, itulah dia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini dan juga penonton yang ada dekat rumah. Harap anda semua terhibur dengan topik kita hari ini dan juga apa yang dipersembahkan oleh Six Sense. Okey, dan kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Kita harapkan anda semua akan terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini.